Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, insya-Allah pada pagi ini kita akan membaca beberapa larangan bersandarkan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis yang pertama kata Nabi, la ta'jabu bi'amali 'amilin hatta tanzuru bima yukhtamu lahu. Rawahu At-Tabrani. La taj'abu, jangan kamu merasa takjub, jangan kamu merasa hairan, jangan kamu rasa tercengang, rasa hebat. Apa dia? Bi'amali 'amilin, dengan amalan seseorang yang beramal. Jangan kamu merasa takjub, jangan kamu merasa heran, merasa tercengang melihat amalan seseorang, hatta sehinggalah tanzuru, kamu melihat, bima, bagaimana, yukhtamu lahu, bagaimana penghujungnya, bagaimana kesudahannya, bagaimana penamatnya, yakni bagaimana matinya. Dalam hadis ni Nabi berkata, jangan kita bila tengok seseorang buat ibadat, buat amalan waktu dia hidup tu, kita duk kata, amboi rajinnya sembahyang, amboi rajinnya puasa, ui dia tukar kalau berzikir sampai putus tasbih nya kuatnya, ui dia tukar kalau baca Quran sehari 30 juzuk. Kata Nabi, la ta'jabu, jangan duk heran, jangan rasa pelik, jangan rasa kagum tengok ibadat orang lagi. Sampai bila? Hatta tanzuru, sampailah kamu tengok, bima yukhtamu lahu, bagaimana kesudahan mati dia. Dia tengok tang situ, finishing dia tu lagu mana, penamat dia, mati baik ke mati buruk. Bukan maknanya sembahyang sunat tiap-tiap hari kita kagum dah. Tengok mati minum arak. Kita hari ni suka kagum. Awal-awal kagum dah, sabang selalu. Dia tengok penghujung kehidupan kita. Kalau mati kita dalam baik, alhamdulillah. Kalau mati buruk,
Allahu Akbar. Penutup kepada ibadat, penutup kepada hidup. Yang tu yang kena tengok. Jadi bagaimana supaya kita nak dapat penutup kematian kita, kehidupan kita di sentiasa baik, mati dalam baik? Caranya ialah memastikan hidup kita 24 jam buat baik. Jangan langsung teringin nak buat jahat. Kadang-kadang mati tengah datang. Mati datang tengah kita buat jahat. Tengah tunggang arak mampui. Tengah duk berkhalwat mati. Tengah isap dadah mati. Tengah merompak tembak dek polis mati. Yang ni yang tak mau. Sebab tu kalau nak mati dalam baik, maka hiduplah kita dengan jadi orang yang baik. Jadi orang yang soleh, insya-Allah. Baik. Hadis kedua. La taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah-marah, maka bagi kamu adalah syurga. Dalam hadis ni Nabi pesan, la taghdab, jangan marah-marah. Siapa yang tak marah, walakal jannah, baginya syurga. Kalau hidup kita marah-marah, naik kereta marah-marah, apa dapat? Aksiden. Maki nak maki sini, tak orang langgar kita, kita langgar orang. Masak marah-marah, luka tangan. Duk siang ikan, marah ke ikan, terpotong jari. Marah pada isteri, lepas talak, dah lepas baru menyesal. Marah pada suami, terajangnya suami, dah tak dapat syurga pula. Marah pada anak, lumpuh anak, dihentaknya ke lantai sebab kuat menangis, dihempas kepala ke lantai. Pendek kata, marah ni dalam dunia akibat dia buruk. Marah pada jiran, gaduh. Marah pada kucing, ditikam je kucing, cekik je kucing. Kucing cakar dia balik, habis luka tangan. Dah lah kencing mana? Itu dalam dunia. Di hari kiamat, akibat daripada marah ni apa jadi? Macam-macam. Ada orang yang marah sebab nak jadi perempuan tak dapat. Dia jantan, nak jadi perempuan, orang tak luluskan. Modal dah banyak dah, buang sana, potong sana, cocok sana, tampal sini. Nak jadi perempuan, tiba-tiba orang tak luluskan. Orang nak tangkap lagi pula. Marah punya pasal, murtad lah sedang. Murtad lah. Sampai jadi macam tu. Akhirat dia tak fikir lah. Dia marah pada Islam sebab susah nak dapat cerai pada suami dia. Panggil tak datang, panggil tak datang. Lala dia istihar murtad. Puas hati, aku bukan bini dia lagi, dah murtad. Apa tempat dia di sana nanti? Marah punya pasal, Nabi kata neraka. Maka Nabi pesan, la taghdab, jangan marah. Maka siapa yang tak marah, walakal jannah, maka baginya ialah syurga. Tenang hidup dia. Orang yang marah-marah stres. Datang dalam kelas, kerusi dia orang duduk marah, balik rumah makan ubat darah tinggi. Cuba jangan marah. Datang dalam kelas misalnya, kerusi orang duduk, banyak kerusi lagi,
Tak pun duduk sila kat lantai. Terus marah. Kadang-kadang nak marah saja-saja. Naik darah tinggi, naik kencing manis, naik tekanan perasaan. Elakkan marah. Bagaimana? Yang pertama, jangan timbulkan punca-punca nak jadi marah. Jangan buat. Yang kedua, jangan sangat banyak pantang, larang. Tu yang jadi marah. Kita buat pantang larang, kita sendiri jadi susah. Kita yang buat pantang larang. Pantang aku kalau basuh pinggan tak terak pinggan tu. Anak kita basuh pinggan, mangkuk tu dia tak terak. Tak itu, air bertakung dalam tu. Dihempasnya pinggan, jatuh, luka di kaki pula. Jangan ada pantang. Tengok buat, ubahlah. Ubah sendirilah. Yang ketiga, bagaimana nak mengelak kepada kemarahan? Jangan duduk di tempat nak jadi marah. Nak jadi marah dengan isteri, jangan duduk situ. Keluar di tempat lain. Jangan diikut perasaan marah. Ambillah wudu, semayang, duduk, tidur, minum air zam-zam. Tak pun pergi vaksin. Baik, hadis yang ketiga. La taqussur ru'ya illa ala alimin aw nasihin. La, jangan. Taqussu, mengkisahkan, menceritakan, bagi tahu. La taqus, kisah. Orang Melayu ambil kisah, ada aku kisah. Asalnya bahasa Arab. La taqussu, jangan kamu duk kisah. Ar-ru'ya, mimpi kamu. Illa, melainkan. Ala, ke atas. Alimin, orang alim. Au nasihin, atau orang yang boleh memberi nasihat. Ini berkenaan dengan mimpi. Nabi kata la taqussu ru'ya, jangan kamu duk cerita mimpi kamu. Jangan kamu mengkhabarkan, mengkisahkan mimpi kamu, melainkan dikisahkan, diceritakan kepada orang yang alim dan orang yang boleh memberi nasihat. Ini semua kita nak cerita. Kat jiran sebelah nak cerita tu lah, kata malam semalam duk mimpi. Dengan kawan dalam Facebook pun nak cerita. Siap buat live lagi, FB. Saya dah berjalan dalam neraka. Oh sudah. Saya dah raung di padang mahsyar. Oi. Dicerita mimpi pula. Saya nampak api besar di Sabah. Oh sudah. Tak pernah faham, tak faham sudah. Tapi dengarnya dah taubat dah orang tu. Ya herannya hak sihat pula pikuk percaya mimpi dia. Boleh buat grup pula. Saya mimpi api nu daripada Pakistan turun Pulau Pinang. Mari ke Ipoh. Oh sudah. Nabi tak bagi macam tu. Pergi cerita. Nak cerita mimpi ni pada siapa? Nak cerita mimpi ni pergi cerita kepada orang alim, orang yang mengerti tentang makna mimpi, ataupun orang yang boleh memberi nasihat. Apa makna mimpi engkau? Dia bukan boleh cerita merata, boleh pergi cerita dengan orang ni, pergi cerita orang ni. Kalau mimpi buruk, jangan duk cerita ke orang.
Kalau nak tahu makna mimpi tu, pergi tanya pada orang yang tahu. Tapi macam saya kata hari tu lah, kalau mimpi pukul 10 pagi, tak payah cerita ke orang, kan ada makna. 10 pagi tidur, mimpi ditokok di rimau, tak tahulah apa makna mimpinya besar rimaunya ustaz. Tak ada maknanya mimpi lepas asar. Dia tidur lepas asar, lepas mayar asar tidur lena. Mimpi pula lah itu, katakan datang Pak Leman Minang saya ustaz. Oh, apa benda ni Pak Leman Minang kau? Itulah saya takut benar lah, tak nak lah Pak Leman. La ilaha illallah. Mimpi tak faedah yang pergi duk layan bersepah. Mimpi tengah hari, siang hari tak payah. Mimpi 9 malam tak payah. Mimpi 12 tengah malam tak payah. Ini sampai tak lalu makan. Nak cerita mimpi, pergi cerita pada orang alim yang tahu makna mimpi, takbir mimpi. Baik, hadis yang keempat. La tukrihu mardakum ala at-ta'ami wasyarab fa inna Allaha yut'imuhum wa yasqihim. Rawahu Al-Hakim an Uqbah bin Amir. La, jangan tukrihu, memaksa, mardakum, akan orang sakit, ala ta'am wasyarab, supaya mereka itu makan dan minum. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, yut'imuhum, yang memberi makan kepada mereka, wa yasqihim, dan memberikan mereka itu minum. Suqya, minum. Suqya Zamzam, minum. Nabi kata jangan paksa orang sakit makan dan minum. Itu yang sakit jangan paksa. Bagus tak makan? Kak Som sakit, duduk atas katil, datang opah cik hantar cucur Jawa. Pasal dia tahu Kak Som ni suka sangat cucur Jawa. Ramai orang tengok video opah cik buat cucur. Ramai peminat opah cik ni. Jadi ambil sepotong bagi dekat opah Som. Opah Som pun makan ngap telan. Suap kali kedua, opah Som geleng kepala. Aku dah tak nak cik oi. Opah cik kata jangan, kena makan. Nanti kamu tak larat, badan lemah. Aku tak lalu. Tak sedap benar rasa pahit ni. Bukan roti tu tak sedap, bukan cucur kamu tu tak sedap, tapi aku ni rasa pahit mulut, tak boleh nak telan. Opah cik pun pakat, panggil Haji Rosnah, Kak Ramlah, panggil Rahmati Ahlil Alamin, panggil Kak Syahrul. Moh kita pegang Kak Som. Seorang pegang kaki, seorang pegang tangan, seorang pegang kepala, seorang duduk atas perut. Opah cik pegang mulut, sumbat. Biasa tau, tak nak makan. Nabi larang, paksa macam itu. Hatta ubat sekalipun dilarang. Makan tak boleh paksa, minum tak boleh paksa pada orang sakit, kerana yang mengenyangkan dia ialah Allah. Cuba tengok orang sakit, dia bukan makan, koma sebulan tak makan apa, elok hidup. Siapa bagi makan dia? Allah. Tengok orang duduk di rumah tak lulu makan, perut ni lepeh, sihat, kena dengan ubat dengan izin Allah, sihat. Sekarang borol balik perut dia.
Waktu tak makan dulu, siapa bagi makan dia? Nabi kata Allah yang bagi dia kenyang. Sebab tu kalau dia makan satu suap, alhamdulillah. Dia dapat 2 suap, alhamdulillah. Kalaulah sakit, Nabi tak bagi paksa makan. Kalaulah sakit, Nabi tak bagi paksa minum. Bayangkan orang sihat, boleh kita paksa? Boleh faham Kak Som? Kalau orang sakit pun Nabi tak bagi paksa makan dan minum, apatah lagi kalau orang tu sihat. Hari ini nak paksa orang, siapa tak makan, siapa tak ambil, sudah. Mana punya hukum ni? Di mana letaknya hadis Nabi ni? Dipaksa. Nak ke sana kena ada benda ni, nak buat tu kena ada benda ni, nak masuk ni kena ada benda tu, nak naik ni kena ada benda tu. Bukan semua orang boleh terima. Badan manusia ni berbeza-beza, antibody dia, imun dia, sihat dia. Mana boleh satu benda sesuai untuk semua orang? Tak boleh lah. Kita kencing manis pun bukan semua ubat boleh telan. Kita tak boleh paksa. Benda tu pun tak ada. Nabi kata air zam-zam tu apa kelebihan dia? Apa kelebihan air zam-zam? Air zam-zam itu adalah penawar, adalah ubat kepada penyakit yang kamu hajatkan untuk sembuh. Air zam-zam Nabi sebut tu penawar dan ubat kepada penyakit. Siapa cakap? Nabi. Dalam dunia ni, perkataan siapa yang tuan-tuan paling percaya sekali? Nabi ke Ustaz Kazim? Nabi ke Kak Som? Jawab lah. Nabi ke Kak Som? Nabi. Manusia yang paling betul sekali. Nama dia Nabi. Apa sifat dia? Siddiq. Betul. Benar. Nabi tak salah, Nabi tak silap. Nabi kata air zam-zam tu ubat untuk penyakit yang kamu hajatkan. Boleh tak kita kata semua orang dipaksa minum air zam-zam? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Siapa tak paksa tak boleh sembahyang? Boleh tak? Tak boleh. Tapi pasal apa yang lebih daripada Nabi, orang ikut. Patutnya yang kita kena ikut dulu siapa? Nabi ya. Jadikanlah air zam-zam tu sebagai penawar, ikhtiar. Ambil hak Nabi cakap dulu. Sebab tu saya kata pada tuan-tuan banyak kali, zaman ini zaman Allah Ta'ala nak uji. Kamu percaya Nabi ke percaya siapa? Kamu ikut siapa sebenarnya? Mari sikit punya ujian, terus tinggal Nabi. Tak sesuai Nabi zaman 2020. Tak sesuai ajaran Nabi. Ajaran Nabi untuk zaman dulu. Zaman lah tak boleh pakai dah air zam-zam. Sampai hati kita buat dekat Nabi macam tu. Sampai hati kita rendahkan. Langsung tak disebut hak Nabi sebut. Malah boleh diketawa-ketawakan, digelak-gelakkan, seolah-olah itu sahajalah ikhtiar. Mana konsep ikhtiar kita yang sebenarnya? Jadi tuan-tuan yang dimuliakan, jadi berhati-hati. Jangan sampai kita merendahkan kedudukan ajaran daripada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab besok di hari kiamat yang nak tolong kita Nabi, nak dapat syafaat Nabi,
Nak lepas titian sirak tu Nabi. Nak dapat minum air telaga Nabi. Yang dapat nak bagi hilang dahaga tu Telaga Kausar, Nabi punya. Nabi tu kan cedok. Agak-agak bila kita beratur nak minum tu, dapat tak minum? Tah-tah malaikat main campak kita. Pergi jauh-jauh, tak layak minum sebab kamu tak percaya pada Nabi. Kita buat pada Nabi ni seolah-olah Nabi tu tak ada kaitan. Seolah-olah Nabi ni tak tahu apa. Seolah-olah yang kita taat ni, yang itulah nak tolong kita di akhirat nanti. Jangan kata akhirat, kalau sakit sekarang pun mereka tak tolong lah. Sendiri tanggung. Sebab tu sayanglah Nabi kita, amalkan semua perintah Nabi, walaupun orang kata dia sunat sahaja. Itu adalah ajaran Nabi, jangan petikai. Baik. Jadi lepas ni kalau kita bela orang sakit, jangan duk paksa dia makan, paksa dia minum. Kerana yang mengenyangkan dia ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menghilangkan dahaganya ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagilah dia makan ikut selera dia. Dapat 2 suap lah. Yang kedua, bagi dia makan benda yang senang dia kunyah. Yang sebaik-baiknya ialah kanji, bubur. Yang nak bagi nasi Arab kat dia, dah lah sakit, pergi jamu kat dia pula. Capati punya lah keras. Capati frozen pula, keras gila. Hamba Allah tak ada gigi dah sebab sakit. Bila sakit duduk atas katil, apa orang buat pada gigi dia? Cabut gigi palsu. Pasal apa bila sakit orang buang gigi palsu? Rasa tanda nak tak ada tu. Sebab tu kalau kita ni sakit, anak kita main cabut gigi palsu, tak lama tu dia pun kata orang tua ni tak ada, baik cabut sekejap, lagi mati payah nak cabut. Itu setengah orang faham macam tu. Okey, jadi masak dekat dia. Nabi kata sebaik-baiknya ialah lembut, kanji, bubur. Paling senang dia telan. Baik, yang keseterusnya, la takrahul banat fa innahunal mu'min fa innahunna nisatul ghaliyat. Rawahu Uqbah bin Amir. La takrahul banat, jangan kamu benci anak-anak perempuan. Al-banat maknanya anak perempuan. Al-banin anak lelaki. Jangan kamu benci anak perempuan. Fa innahunna, maka sesungguhnya, al-mu'nisatul ghaliyat, daripada mereka lah lahir umat yang banyak. Setengah orang dia tak suka dapat anak perempuan. 1 perempuan, 2 perempuan, 3 perempuan, dia marah isteri dia. Dia marah isteri dia. Kamu kalau tak beranak yang jantan, aku menikah lain. Nak jantan juga.
Beranak kali keempat, perempuan lagi. Beranak kat hospital. Tu yang isteri tukar anak. Pergi ambil anak orang hak jantan. Anak dia perempuan buh tempat lain, tukar. Janji laki aku tak menikah lain. Sayang anak pada laki, sayang laki pada anak. Tengok-tengok anak empat, yang keempat ni perempuan juga. Kalau abang nak nikah lain-lain, nikahlah abang. Saya dah ada 4 anak perempuan. Ni anak saya nak jaga anak. Abang nak nikah lain, pergilah. Tapi setengah orang sayang laki lagi. Padahal laki tu boleh bercerai. Dengan anak tak boleh bercerai. Dengan laki ni dia boleh nikah lain. Dengan anak kita. Dengan suami ni pusaka dia banyak tak banyak. Tak banyak pun dapat kat isteri, dapat suami. Muka anak lagi banyak. Menunjukkan bahawa rapatnya hubungan anak, patut hak anak tu sayang. Tapi tak sayang ke laki, takut laki nikah lain. Sanggup buat benda tu. Tak payahlah. Apa yang Allah bagi, perempuan terima, lelaki pun terima. Syukur pada Allah. Laki pun aku terima, perempuan pun Allah terima. Yalah ustaz, 4 perempuan, 5 perempuan, 6 perempuan, seorang je jantan ni. Kamu bersyukur. Daripada perempuan tadilah akan lahirnya anak-anak kamu yang ramai, zuriat kamu yang ramai, manusia umat Nabi Muhammad yang ramai datangnya daripada orang-orang perempuan. Baik. La tumari akhaka wa la tumazihhu wa la ta'iduhu mau'idan fatukhlifahu. La tumari akhak, jangan kamu bertengkar dengan saudara kau. Wala tumazihhu, jangan kau bergurau dengan dia. Wala ta'iduhu mau'idan, dan janganlah engkau berjanji. Fatukhlifahu, kemudian kau memungkiri janji. Baik, Nabi SAW bersabda, la tumari akhak, jangan kamu bertengkar dengan kawan kamu, saudara kamu. Elakkan pertengkaran, tak ada faedah. Kita kalau bertengkar di surau, dengan surau kita tak datang. Bertengkar di surau, ahli surau, dahlah ahli surau tu 5 orang je, tengkar 2 orang, tinggal 3. Tengkar pasal apa? Ni pasal 1 dos dengan 2 dos dengan tak dos pun tengkar. Engkau tak dos, kau jangan masuk. Aku sihat, aku tak demam, aku sihat. Sihat tak sihat, tak ada dos, no entry. Mai hak 2 dos pula. Masuk. Macam mana dia boleh masuk? Dia demam, dia batuk pula, demam pula 38 tu. Dia dah 2, hang faham tak? Tak, bukan masalah 2, 3, 4, 5, 6. Masalah dia demam. Nabi kata hak sakit jangan mai, hak sihat mai. Aku sihat, hang tak ambil. Bukan masalah hang sihat tak sihat, bergaduh. Lama-lama surau masjid jadi sepi. Zaman dulu yang jangan datang orang sakit, hak sihat datang, hak sakit duduk rumah. Itu zaman dulu. Zaman sekarang lain.
bergaduh, bertengkar. Nabi kata jangan. Kadang-kadang kita bertengkar dengan kawan kita. Dialah kawan kita yang duk tolak kita pergi umrah, tolak wheelchair, naik bukit pula tu tolak, pergi buasir lah dia tolak. Kita pula gemuk, punggung tu betul-betul muat wheelchair. Bila dia tolak kasar sikit kita marah. Kamu buta ke? Tak nampak batu ni langgar buat apa? Bodoh betul kamu ni. 4 kali duk kata bodoh kat dia, lalah dia tinggal je tengah-tengah jalan kat Arab. Dah kamu pandai sangat, kamu tolak sendiri. Aku nak ke masjid dah. Dia tinggal kita. Tu siapa nak nolak? Datang orang tanya, makcik hotel mana? Tak tahu lah, belakang tu lah. Belakang tu dekat 100 hotel makcik. Apa namanya? Tak tahulah, bunyinya Al-Al-Al lah. Semua hotel Al makcik, Al-Wahidah lah, Al-Kazim lah, semua ada. Makcik tahu tak nombor dia? Tak tahulah, nombornya Arab, makcik tak tahu tadi. Makcik datang dengan package apa? Ustaz Kazim. Tahu tak nombor Ustaz Kazim? Tak tahu. Tapi dengan dia lah, udah. Akibat bertengkar, orang tinggal kita. Akibat kita ni suka gaduh, orang tak mau kawan. Nombor 2 kata Nabi, wala tumazihhu, jangan kamu bergurau-gurau dengan orang. Bergurau pun, berlebih-lebih gurau pun hilang kawan. Kita, tujuan kita bergurau nak bagi orang ketawa, tapi kadang-kadang kita usik peribadi dia. Kita kata dekat dia, kita usik warna kulit dia, kita usik gigi dia, kita sorok kunci motor dia. Jenuh dia cari kunci motor, tak jumpa-jumpa. Balik surau tak boleh. Kita sorok kasut dia. Dia duduk dalam tandas, kita tunggu kat luar. Bila dia keluar, kita buat bagi dia terkejut. Kita buat ha kat dia. Dia pun ada jantung, mati dalam tandas tu. Ngusik punya pasal. Kita menyamar jadi perempuan, pakai telekung, pakai purdah, pergi duduk sebelah dia semayang Zuhur. Habis-habis salam kita buka purdah, misai macam Wan. Nampak Wan misai jaga tu, tebal tak misai dia. Tak terkejut apa cik tu. Tadi perempuan, bila masa kamu ada misai terkejut apa. Tujuan dia nak gurau. Nabi kata jangan. Nabi tak bagi. Buat prank-prank apa semua ni Nabi tak bagi. April Fool tak boleh. Bukan kata April Fool, November Fool tak boleh, October Fool tak boleh, October Fest lagi tak boleh. Wala ta'idhu mau'idan, dan janganlah bila kamu berjanji kamu mungkir. Orang tak percaya. Nanti pukul 1 kita sembahyang di surau tau. Pukul 1 tau. Opah tu pun tunggu pukul 1. Mana si Sum ni? Kata pukul 1, dah 1:05 minit. Udah Zuhur azan. Opah pun pergilah. Sampai tengok dia duduk sembahyang sunat. Aku nunggu kamu lihau. Kamu kata pukul 1 nak ambil aku. Atau berjalan sendirilah opah oi. Yelah, kalau kamu kata kamu nak ambil, aku tunggulah. Kalau kamu kata tak tunggu, tak adalah aku tunggu kamu. Ini kamu kata kamu nak ambil aku nunggu kamu sampai udah. Aku ni pantang ni nak terkencing.
Dah janji pukul 1 lah ambil. Jangan sampai orang kata kita ni mungkir. Janji pukul 1:30 tak ambil. Sebab tu orang kita ni banyak tak lulus bahasa Melayu. Janji pukul 1:10 tak datang, kita pun telefon dia, Som, kamu di mana Som? On the way. Agak-agak lulus tak bahasa Melayu? Kamu di mana Som? On the way. Baik semua on the way. Dia tanya kamu di mana? On the way. On my way. Ada tak dalam peta satu nama tempat on the way? Ada tak? Ada tak dalam Bandaraya Ipoh ni on the way? Tak ada. Yang ada Meru, Silibin, Jelapang, Ahmad Said, Jalan Toman, Manjoy, Leberoy, lagi Stadium, Jalan Kuala. Yang tu ada. Kamu di mana Som? Aku dah Jalan Toman. Itulah jawapan betul. Di mana Som? Dekat Petronas Jelapang. Kejap, sabar kejap. Kau mana Som? Kata pukul 1:10 tak sampai lagi. Aku Jalan Kuala dan jalan jam. Tak apa benda pula. Jalan Kuala. Dia boleh agak Jalan Kuala. Kamu di mana Som? Selibin. Aku pergi kedai RM2 kejap. Kamu mana Som? Aku kat Jalan Pemimpin. Beli kuih kejap. Kamu di mana Som? On the way. Agak-agak di mana? Kalau dia keluar daripada pintu rumah dia pun on the way tak? Baru keluar daripada pintu, mana? On the way. Tak apa, on the way pun on the way lah. Tapi bagi tahu, aku baru keluar rumah. Kamu kata pukul 1, aku tertidur. Lambat bangun. Sabar kejap ya. Kalau dia jahat, kamu di mana? Baru nak keluar rumah. Kamu kata pukul 1. Iyalah aku cakap pukul 1, tapi tak tahu hari bulan bila. Mungkin besok, lusa aku tahu pukul 1. Itu lagi jahat tuan-tuan. Jangan duk percaya dengan orang ni. Janji pandai tapi nak ditunaikan haram. Baik. La targhabu an abaikum faman raghiba an abawaihi faqad kafara. Rawahul Bukhari. Jangan kamu benci bapa kamu. La targhabu an abaikum. Jangan kamu benci bapa kamu. Faman raghiba, barang siapa yang benci mak bapaknya, an abawaihi faqad kafara, mereka tu dah kufur nikmat. Nabi pesan jangan benci mak bapak. Di antara tanda-tanda orang yang kufur nikmat ialah benci mak bapak. Kerana ada mak bapak lah kita ni ada. Kerana sabarlah mak bapak kita ni hidup. Kalau mak bapak tak sabar, campak dalam sungai, menangis kuat, nangis sampai tak boleh tidur. Mak meragam budak ni, kata nama berat udah diringankan, nama tak betul udah tukar amat albab, duduk menangis lagi. Yang bapak ni lah keluh kesah, anak aku macam mana lah, anak aku macam mana lah. Tapi duk tengok TV, macam mana lah anak aku macam mana. Tapi mata duk tengok TV. Yang mak tu lah ke hulu ke hilir duk goncang budak tu. Diam dek, diam, sabar. Diam dek. Lagi bapa ambil pula, bapa pula diam. Kenapa anak ni ya Allah, saya baca ayat kursi. Sampai tak tahu ayat apa nak baca lah. Kebetulan dia hafal ayat kursi. Duk ulang ayat kursi.
punya sabar. Kalau tak sabar dia campak tingkat 24. Tapi mak pak kita sabar, cari rezeki, cari duit untuk sekolahkan kita. Kalau sakit, mak bapak kita usaha ubat. Kalau nak bagi buah pinggang lah. Nak bagi hati lah. Nak derma darah lah. Bila anak nak kahwin, mak pak sibuk cari duit, sanggup berhutang, janji boleh buat kenduri, segalanya korban untuk anak. Mai bila anak dah besar, lawan mak, bantah bapak, benci dengan mak. Mak duduk sebulan rumah anak, menantu kata kat anak, mak tu bila nak balik? Dah lama duduk. Takkan abang nak halau? Saya tak suruh abang halau, suruh tanya bila nak balik. Kalau dia tak nak balik macam ni lah abang recommend pada dia, so pergi duduk sekolah Ustaz Kazim. Sekolah Ustaz Kazim dapat ayam. Seronok sekolah Ustaz Kazim, ada opak asum, boleh naik wheelchair tolak, ada opak cik, boleh belajar buat cucur Jawa. Tu dia. Sian kat mak, aku tak nak lah sana, aku ada kamu. Tak adalah suruh pergi mak, tapi kalau mak nak pergi, saya boleh tanya kat Ustaz Kazim, kamu kenal ke dia? Kenal, selalu tengok dia dalam Facebook. Atau dia kenal kamu? Tak. Aku tak nak lah sana, aku ada kamu, aku nak duduk dengan kamu, nak tengok cucu. Repot pada isteri, mak tak nak pergi, mak nak duduk dengan kita. Saya boleh je, tapi saya tak selesa lah. Mak duduk sekali tak selesa, nak makan keluar kan mak nak ikut, nak pergi Langkawi mak pun nak ikut, nak dine in mak pun nak ikut. Tak selesa tau. Saya pun nak pakai juga baju saja, seluar tak pakai lah rumah. Bila mak ada, kenalah pakai kain batik. Rupanya nak pakai baju saja, tak payah pakai seluar. Mak ada, marah ke mak. Aduh. Jadi itulah manusia. Fadli Mak Syah kata, macam sedap je tengok opah cik buat cucur Jawa. Dah terkenal opah cik ni. La tusafiru imra'atun masirata yaumaini laisa ma'aha zawjuha aw dhu mahram. Nabi bersabda, tidak harus bagi perempuan itu bermusafir lebih daripada 2 hari jika tidak berserta dengannya oleh suaminya atau mahramnya. Jadi orang perempuan bila nak bermusafir, janganlah seorang-seorang. Walaupun zaman kita aman, pandai bawa kereta sendiri, tak payah. Saya seorang pun senang Ustaz. Senang Ustaz. Ada orang payah. Saya dah pandai bawa kereta, isi minyak ada, saya ada kad kredit, saya ada touch and go. Lagipun saya dah cukup 2 dos. Apa lagi yang saya nakkan orang laki-laki teman saya? Yang cakap macam tu Nabi. Nabi pesan, kalau orang perempuan nak pergi mana-mana, perjalanan dia masih rata yaumaini, 2 hari berjalan dia, lebih pada 2 hari, bawalah teman. Orang perempuan bahaya macam-macam. Kadang tayar pancit, kadang kereta rosak,
kadang kena curi, kadang kena tangkap, kadang kena tipu. Dulu zaman saya muda-muda tu, naik bas nak pergi Pulau Pinang dari Ipoh pukul 12 malam, naik bas Medan Kit. Naik bas tu daripada KL transit di Ipoh. Maknanya ada orang yang tak turun, ada orang yang lajak terus ke Penang. Jadi yang nak naiknya 8 orang, 8 tiket, tapi seat ada 7. Macam mana mereka ni jual tiket seat kosong 7, yang naik 8? Lah duk jugalah nak pergi Penang punya pasal. Sampai di Penang, perempuan naik sekali ni, ni mana ni? Di mana ni? Sampai dah Penang lah. Saya nak ke KL. Nampak bodoh tak bodoh? Orang nak pergi Penang, dia naik bas sampai ke Penang. Saya nak ke KL. Macam mana saya sampai ke Penang? Tak tengok ke nombor bas berapa, nama bas apa, merda saja. Sebab tu dalam musafir ni, Nabi pesan pada kita berkawan bila berjalan. Kalau kita bertiga, lantik seorang jadi ketua, barulah kita boleh bagus perjalanan kita. Tapi kalau kita seorang-seorang, macam-macam benda boleh berlaku. Masuk dalam hutan pun paling bagus 3 orang masuk. Seorang luka di kaki, tak boleh berjalan. 2 orang boleh buat usung. Tak boleh nak usung, hak luka tu badan gemuk, balut. Seorang tunggu, seorang lagi pergi minta bantuan. Nampak? Ada hikmah. Tapi orang kita ni dia tak mau ambil petua. Dia kata seorang pun tak apa. Bila jogging seorang-seorang, naik atas bukit hilang, bomba mai cari. Orang Melayu kita dulu cerdik. Bila berjalan pakai kain pelikat, pakai baju, di kepala dia akan balut lilit dengan kain. Apa guna dia? Di pinggang ikat dengan kain, di kepala ikat dengan kain. Kain pelikat pakai. Senang lari pakai kain pelikat, selok jalan. Kalau dia kerja dia ular. Tengah berjalan dalam hutan, jumpa ubi kelubi. Dia buat keluar atas kepala dia. Dia bubuh ubi kelubi dalam balut kepala dia, gulung-gulung-gulung, pikul buat balik. Kalau badan dia luka, dia ambil kain pinggang dia. Kain pinggang dia tu lah yang ikat dia, supaya luka tak berjalan. Tu cerdiknya orang Melayu. Selalunya kain yang ikat pinggang tu nama dia kain cindai. Kain cindai ni bila balut luka, luka tak berjalan, darah tak mengalir. Tapi orang putih datang, dia tengok orang Melayu ni mundur, pakai kain pelikat, jalan kaki ayam, mundur. Yang modelnya pakai seluar, pakai kemeja, pakai topi. Cuba tengok, kalau jadi buah kelubi, jumpa, nak buah tak mana buah kelubi? Buah dan topi. Kalau luka, nak ikat dengan apa? Orang yang sihat ialah orang yang kaki dia pijak tanah. Bila dia pijak tanah, tanah tu bergaul dengan kaki, orang ni jadi sihat. Sebab kita ni asal dengan tanah, maka ubat-ubatan kita adalah tanah. Ambil pada tanah, hasil daripada tanah. Orang dulu-dulu kalau berkebun, jarang pakai kasut.
buat bendang tak pakai kasut. Mana ada orang buat bendang pakai kasut masuk dalam bendang? Dia mesti kaki ayam. Cuba tengok orang yang buat bendang, badan sihat, sampai ketua sihat. Cuba tengok orang yang mencangkui, sihat sebab tanah bergelumang dengan kaki. Tapi kita kata orang putih pandai, pakai kasut tu bagus. Lah masuk dalam rumah pakai kasut. Saya pernah pergi rumah orang putih, tak tahu nak sembahyang tak mana. Saya tinggal kasut kat luar, dia suruh pakai kasut. Masuk dengan kasut sekali. Oh sudah, kita mana biasa pakai kasut dalam rumah melainkan selipar. Dia suruh pakai kasut, kita pakai kasut. Bila lagi nak jadi orang putih? Duk sila panggung, timbul masalah lagi. Aku nak sembahyang, tak mana nak tumpang sembahyang rumah dia. Memanglah tak ada najis apa, selesai, tapi tak selesa. Ini kehidupan kita, tapi kita masih lagi menganggap orang Melayu sebagai orang bodoh. Kita duk anggap orang putih sebagai orang yang cerdik. Ditanamkan kepada kita pemikiran apa yang ditinggalkan oleh orang putih itu bagus, yang orang Melayu buat ni tak bagus. Sebab tu kita ni kalau orang putih tinggalkan bangunan, kita punya sayang. Tengok di Batu Gajah, bangunan tu tak siap berguna orang putih, jadi pusat pelancongan, punya belah bangunan tu. Tapi berapa banyak bangunan yang ditinggalkan oleh raja-raja, sultan-sultan, yang tak dipelihara, nak diroboh, dijual. Kenapa tak jual bangunan orang putih? Mereka tu penjajah kita. Belahlah bangunan hak istana ni, bangunan hak berlambangkan Islam, berteraskan pembinaan Islam, supaya anak cucu tahu bumi ni bumi bersultan, diperintah oleh raja. Bila semua tanda-tanda raja, tanda-tanda Islam, kesultanan Islam tu dibuang, akhirnya anak-anak muda kita tak tahu. Dia tak tahu fungsi raja tu apa, tugas sultan tu apa, Islam sebagai agama persekutuan tu apa. Ini yang penyakit pada kita. Sampai sekarang apa yang dibuat oleh orang putih semua bagus, yang orang Melayu buat tak bagus. Habis ubat-ubatan Melayu ditinggal, herba-herba orang Melayu dilupa. Orang dulu-dulu kalau sakit kepala, pening kepala, migrain, dia ambil air tanah liat. Dia ambil tanah liat yang warna putih tu, dia rendam, tapih dengan kain, bawah dia bergelas, air daripada tapisan tanah liat tu minum, hilang sakit kepala. Bukannya kotor tanah kita, bukan minum makan tanah, minum air dia, air tanah liat bawah tu warna putih tu. Orang Melayu cerdik, daripada tanah liat tu dia buat labu, sayung, minum air daripada bekas labu, sihat, hilang migrain. Tapi sayang, orang kita sendiri tak percaya pada labu. Akhirnya labu sayung tu buat cendera mata, bola mari cermin. Bila sakit kepala, makan ubat kelang, tak lega-lega. Kita bergantung pada ubat makmal, ubat kilang, yang tak berasaskan kepada alam. Padahal kita ni berasal daripada alam, ubatnya alam lah. Kita ni asal daripada tanah, maka yang sesuai dengan body kita ialah sesuatu yang diambil daripada tanah. Itulah ubat semula jadi yang paling bagus sekali untuk kehidupan kita.
Baik, cukup sekadar itu, saya tak sihat. Saya nak mengajar tak sihat. Lemah. Baik, cukup sekadar itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.